Rohani PT Haji Abdul Karim. Terima kasih. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Soalan saya nombor 1. Ya. Terima kasih Yang Berhormat. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Di-Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih atas keprihatinan tentang hal ehwal Sabah dan Sarawak. Tuan Yang Di-Pertua, izinkan saya menjawab soalan daripada Ahli Yang Berhormat Batang Lupa bersekali dengan persoalan-persoalan dibangkitkan juga oleh Ahli Yang Berhormat Kimanis bertarikh 27 Ogos memandangkan persoalan-persoalan dibangkit adalah mengenai perkara yang sama. Untuk maklumat ahli-ahli yang berhormat, kerajaan kini dalam proses akhir untuk memutamatkan komposisi Majlis Khas untuk menyimakkan pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963. Perkara berhubung penubuhan Majlis Khas ini akan dibawa ke Jemaah Menteri di dalam masa terdekat. Majlis Khas ini merupakan forum khusus yang diwujudkan bagi membincangkan serta memantau keseluruhan pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 bersama-sama dengan Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak. Selain daripada itu, satu jawatan kuasa bersama di antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sarawak telah ditubuhkan bagi membincangkan isu berkaitan minyak dan gas serta pemberian khas. YAB Perdana Menteri telah memberikan mandat kepada YB Menteri Kewangan dan YB Menteri Kanan Kerja Raya bagi membincangkan isu-isu tersebut bersama dengan Kerajaan Negeri Sarawak dan Petronas bagi mencapai penyelesaian secara komersial dengan izin commercial settlement. Berdasarkan pemakluman yang diterima, perbincangan dengan Kerajaan Negeri Sabah akan menyusul selepas ini. Tuan Yang Di-Pertua, berhubung dengan status semasa pelaksanaan 17 daripada 21 perkara yang telah dibentang dalam JKKK MA 63, secara umumnya agensi-agensi yang bertanggungjawab dijangka memerlukan tempoh sekitar 1 hingga 2 tahun untuk melaksanakan keputusan tersebut. Manakala baki 4 perkara yang belum selesai seperti royalti minyak dan bayaran tunai petroleum, mineral minyak dan medan minyak, Akta Laut Wilayah 2012, Akta 750 dan Akta Pelantar Benua 1966, Akta 83 akan diteruskan perbincangan selanjutnya dalam Majlis Khas yang bakal ditubuhkan kelak. Untuk maklumat ahli yang berhormat, Majlis Khas ini akan dipengerusikan oleh YAB Perdana Menteri dan akan turut dianggotai oleh YAB Ketua Menteri Sabah, YAB Ketua Menteri Sarawak, Menteri Kabinet yang dilantik serta wakil-wakil dari Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri Sabah dan Kerajaan Negeri Sarawak. Berhubungan dengan pertanyaan YB tentang penubuhan jawatan kuasa Parlimen, waktu ini jawatan kuasa Parlimen untuk memantau pelaksanaan semakan MA 63, kerajaan berpadangan menubuhkan Majlis Khas adalah memadai buat masa ini dan sehubungan itu tidak keperluan untuk jawatan kuasa Parlimen ditubuhkan bagi tujuan tersebut. Tuan Yang Di-Pertua, kerajaan yakin bahawa kejayaan dalam agensi ini akan meredakan ketidakpuasan hati rakyat di negeri Sabah dan Sarawak yang selama ini merenggangkan perpaduan dan integriti wilayah yang kukuh serta serentak akan mendapatkan memperkasakan patriotisme dan nasionalisme negara bangsa. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya persilakan Yang Berhormat Datuk Seri Haji Rohani untuk soalan tambahan pertama. Terima kasih soalan tambahan. Terima kasih atas jawapan yang telah diberikan khususnya mengenai apakah yang langkah-langkah yang telah diambil sekarang ini. Tapi soalan tambahan saya, apakah status terkini kes-kes mahkamah berkenaan dengan tuntutan yang dibuat oleh Negeri Sarawak terhadap Petronas dan bila agaknya rundingan ini semua akan mencapai penyelesaian? Terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih atas soalan yang ahli yang berhormat. Untuk maklumat ahli yang berhormat, Petroleum Nasional Berhad, Petronas,
telah menarik balik rayuan di Mahkamah Rayuan pada 3 Ogos 2020 yang lepas terhadap keputusan Mahkamah Tinggi di dalam semakan penghakiman dengan izin judicial review. Keputusan Mahkamah Tinggi telah dikekalkan. Dengan penarikan balik rayuan ini, maka bermakna Petronas tidak lagi mempersoalkan kuasa Sarawak untuk mengenakan cukai jualan ke atas produk petroleum. Ini telah disusuli dengan pendaftaran 7 buah syarikat subsidiari Petronas sebagai layak membayar cukai dengan izin taxable persons di bawah Undang-Undang Cukai Jualan Negeri. Memandangkan perkembangan ini, pihak negeri Sarawak telah menarik balik kes sivil tuntutan bayaran cukai jualan terhadap Petronas di Mahkamah Tinggi pada 5 Ogos 2020 lepas. Dengan ini, maka tiada lagi kes mahkamah di antara negeri Sarawak dan Petronas. Terima kasih. Terima kasih. Speaker, boleh. Silakan. Saya rasa Sabar. Muhammad Khalif. Terima kasih. Selepas. Datuk Speaker, soalan ringkas saya adalah, terima kasih atas penjelasan Bapak Menteri bahawa Sarawak Petronas tidak lagi mempertikaikan hak kerajaan Sarawak untuk mengutip cukai jualan. Itu saya faham. Di satu sisi yang lain, apabila Sarawak buat Sarawak Oil Mining Ordinance 1958 dan pindaan 2018, ini adalah berkenaan nak regulate kuasa untuk hak untuk mengusaha hasil gas dan minyak di Sarawak. Jadi Petronas kena minta lesen dan segala macam. Jadi Petronas kita tahu di bawah Akta Pembangunan Petroleum 1974, hak untuk mengusaha hasil gas dan minyak di seluruh negara adalah hak Petronas. Adanya Sarawak Oil Mining Ordinance pula, Sarawak berpendapat hak itu adalah hak negeri. Okay? Jadi apakah kedudukan Sarawak sekarang mengiktiraf hak Petronas di bawah 1974 untuk mengusaha hasil, ataupun Sarawak juga mengiktiraf bahawa dia pun tak dispute lagi ketika Petronas terima to impose cukai jualan kuasa Sarawak dan usaha hasil gas dan minyak seluruh negara adalah hak Petronas. Apakah itu antara penyelesaian yang telah dicapai ataupun masih lagi tergantung? Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Ahli Yang Berhormat atas soalan yang sangat bagus dan prihatin tersebut. Walaupun bagaimana saya akan menjawab soalan Ahli Yang Berhormat secara bertulis memandangkan maklumat yang pohon terlalu spesifik dan perlu saya merujukkan kepada mereka yang terlibat dari segi perkara yang tersebut seperti Yang Berhormat Menteri Kanan. Terima kasih. Speaker. Silakan Yang Berhormat Manis. Ya. Okay, terima kasih Yang Berhormat Datuk Speaker, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Kita tahu soal tuntutan-tuntutan yang terkandung dalam MN 63 itu termasuk juga soal tuntutan hak minyak terhadap Sabah dan Sarawak. Dan rakyat tahu apa hak mereka, apa hak Sabah, apa hak Sarawak. Rakyat semua tahu. Cuma pada hakikatnya, Datuk Speaker, boleh tak saya minta ataupun bersediakah tidak kerajaan untuk memberikan satu legal commitment dengan izin. Legal commitment diberikan untuk meyakinkan rakyat Sabah dan Sarawak bahawa semua tuntutan-tuntutan itu akan dilaksanakan mengikut jadual dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Silakan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya daripada Majlis Khas, antara jawatan kuasanya adalah jawatan kuasa teknikal termasuk hal ehwal undang-undang yang akan dipastikan ahlinya adalah antara Menteri Undang-Undang serta Attorney General's Office dengan izin untuk memastikan dari segi hal legal matters. Daripada sana, jikalau kita memerlukan pertambahan lagi dari segi rujukan tentang hal ehwal legal, dengan izin, InsyaAllah kita akan memastikan ia dilaksanakan. Terima kasih. Legal commitment maksud saya, Yang Berhormat Menteri, ialah untuk jaminan untuk kita melaksanakan yang telah kita persetujui. It's a legal commitment daripada kerajaan kepada rakyat Sabah dan Sarawak. Itu maksud saya. Demi kepentingan rakyat, insyaAllah kita akan mempertimbangkan, tetapi
oleh kerana waktu sekarang kita masih di dalam research, dengan izin, waktu research kami nak memastikan bahawa kami akan berbincang dengan siapa yang dilayakan untuk berbincang bersama, kerana ia adalah sesuatu yang amat besar dan banyak detail yang perlu dilaksanakan. Terima kasih. Terima kasih. Harap-harap dapat buat cepatlah. Ya, terima kasih.